Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pagi Jumaat, ataupun kita panggil penghulu segala hari. Dan juga pada hari Jumaat disunatkan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, hari ini pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu seperti biasa, perbahasan dalam ilmu tauhid, iaitu di dalam kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh
Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita berkenaan dengan perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik, kita akan sambung lagi pada muka surat 16. Muka surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mana hilang. Baris yang bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Situ kita nak bahas. Jadi zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Yang bertempat walaupun di mana tempat. Dan makhluk ini semuanya makhluk ini jirim yang bertempat. Jadi kita dah bahas. Jadi sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, dia dikatakan bersalahan. Apa maksud bersalahan itu? Dengan makna tidak sama, tak serupa, tidak sama. Allah Ta'ala tu bersalahan pada 3 perkara. Yang pertama bersalahan pada zat. Yang kedua bersalahan pada sifat. Yang ketiga bersalahan pada perbuatan. Jadi zat Allah Ta'ala itu dengan makna zat Allah Ta'ala tu bukannya jirim. Maksudnya bukannya jirim yang bertempat. Kita maklum jirim-jirim maksud dia ma mala al faragha. Perkara yang mengambil, perkara yang memenuhi akan ruang kosong. Perkara yang mengambil akan ruang kosong dan tempat. Dia akan mengambil ruang dan tempat. Itu dia panggil ma mala'al faragha. Itu maksud bagi jirim. Habis itu. Kemudian dia kata walaupun di mana tempat. Walaupun kita kata Allah Ta'ala tu di mana tempat sekalipun Allah Ta'ala tu tak bertempat. Tak apa. Walaupun walaupun Allah Ta'ala tu dia kata tidak bertempat walaupun di mana tempat. Tak kira mana-mana tempat sekalipun Allah Ta'ala tu tak bertempat. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kita berpegang Allah Ta'ala tu tidak bertempat walaupun di mana tempat sekalipun. Dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Tengok dia kata. Jadi bila sebut makhluk ini, dia mestilah jirim yang bertempat. Makhluk ni dia tak lepas daripada 2 perkara.
Ima ada pun dia jirim ataupun arak. Dua tu je. Jirim, arak. Dua tu je makhluk. Makhluk dia tak lepas daripada dua perkara. Jirim dan arak. Dia tak terlepas daripada dua perkara iaitu jirim dan arak. Itu kita maklum. Itu yang dikatakan makhluk. Kita dah bahas dulu sebelum ni. Jirim itu apa? Arak pula kita dah bahas. Tapi kita bagi sekali lalu. Kalau jirim, ma mala'al faragha. Kalau arak, ma qama bil ghairi. Sesuatu perkara yang menumpang pada zat. Apabila kita kata sesuatu perkara itu menumpang pada zat, itu dipanggil arak. Maksudnya Allah Ta'ala berada di mana-mana. Apa maksudnya? Ayat Al-Quran. Bukan orang kata tu lain Quran sebut. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan bermula Allah Ta'ala tu bersama kamu di mana-mana saja kamu berada. Apa maksud kata di mana-mana saja kamu berada? Maksud kata di mana-mana saja kamu berada, Allah Ta'ala tahu. Di mana saja kamu berada, Allah Ta'ala tahu. Itu maksud dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan bermula Allah Ta'ala itu bersama kamu. Aynama kuntum. Di mana-mana saja kamu berada. Apa maksud di mana saja kamu berada? Maksudnya Allah Ta'ala tahu. Kata kamu berada di mana, Allah Ta'ala tahu. Dengan sifat ilmu dia. Bukan kata Allah Ta'ala kamu berada di situ, Allah Ta'ala ada di situ. Bukan maksud gitu. Bukan maksud kata Allah Ta'ala kita ada di KL, Allah Ta'ala ada di KL. Bukan begitu. Allah Ta'ala tahu kata kita ada di KL. Apa tu kena takwil ayat tu? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan muka Allah Ta'ala itu. Dan muka Tuhan. Dan bermula muka Tuhan. Kamu itu, hai Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram. Yang amat besar lagi pula. Ya dzal jalali wal ikram. Yang amat mulia. Oh, Allah Ta'ala tu ada muka. Muka Allah Ta'ala tu amat besar. Amat mulia. Wajuhu bukan dengan mana asal makna wajuh dengan mana muka. Tapi wajuh dengan mana zat Allah Ta'ala. Baik. Atau kena ingat Wadih. Jelas Haji Yaakob. Habis itu. Ni banyak sifat mukhalafah ni kena pegang sungguh. Sebab dia sebut dalam kitab Fathul Majid, dia kata walamma kana dalilul mukhalafati min a'zamil adillati. Adalah dalil sifat mukhalafah itu ialah sebesar-besar daripada dalil. Disebut dalam kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, kitab Arab, dia kata walamma kana dalil mukhalafati min a'zamil adillati. Ialah sebesar-besar daripada dalil. Sebesar-besar daripada dalil sifat-sifat yang lain. Sifat mukhalafah ni dalilnya besar. Dalilnya luas. Lepas tu kena berpegang sungguh sifat mukhalafah ni. Masalah kalau orang nak kelirukan kita ni, masalah dengan sifat mukhalafah je. Dia tengok, dia cakap senang je. Ni ayat Quran sebut gini ni, tangan. Allah Ta'ala ada tangan. Itu kan dipanggil ayat mutasyabihat. Mengaji bagi rata. Itu kan dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat tu kan dalam usul tafsir ada ayat muhakamat, ada ayat hukum, ada ayat nubuat, ada ayat mutasyabihat. Al-Quran kan ada banyak. Bila jumpa ayat mutasyabihat,
Di situ ada dua. Boleh kita tafwid, boleh kita takwil. Nanti akan datang kita nak bahas. Tu dia. Baik. Bismillah. Baik. Kemudian kita tengok. Jadi arad tu maqama bil ghairi. Sesuatu perkara yang menumpang pada zat itu kita panggil arad. Kalau kita panggil jirim, maqama bi nafsihi. Sesuatu perkara yang ada pada diri dia. Dia tidak menumpang pada yang lain. Maqama bi nafsihi. Ada dia dengan diri, cara diri dia. Contoh kita tengok. Mana? Ni. Tisu ni. Kemudian kita tengok. Ni gelas. Gelas ni dia panggil jirim. Sebab apa? Sebab dia tidak berhajat kepada benda yang lain. Dia tak berhajat pada menumpang pada perkara yang lain. Ada dia dengan ni sendiri. Pak. Dia duduk atas ni. Adapun kita kata keras pada kata gelas ni, dia mesti berhajat kepada gelas. Tak boleh ada keras, mestilah perantaraan dia ada gelas dulu. Kita kata keras benda ni. Apa yang keras? Mesti kita tanya balik. Mesti berhajat pada sesuatu yang keras. Kalau sebut nak kata keras, tak boleh. Itu sifat dia, arad. Itu sifat dia. Kita kata bulat benda tadi. Apa yang bulat? Gelas. Gelas tak apalah. Kita faham. Bulat. Ni sifat dia. Nampak tak? Keras, sifat dia. Habis itu. Baik. Saya nak tanya jemaah. Soalan teka-teki. Soalan teka-teki pun kita dah belajar dah. Kita kata keras pada kata gelas. Nak panggil arad ke nak panggil sifat? Saya ulang balik. Keras yang ada di... duk bunyi ni. Keras yang ada di gelas ni. Keras ni. Keras kong ni. Keras. Keras kita nak yang ada pada gelas ni nak panggil sifat ke nak panggil arad? Tolong jawab. Minta tolong semua jawab. Keras yang ada di gelas. Nak panggil arad ke nak panggil sifat? Sifat. Allah Akbar. Sifat. Sifat. Arad. Sifat. Sifat. Mana Kak Ini nak tengok dia jawab lagu mana? Kak Ini lepas tu apa? Haji Kero kau ada. Arad. Mana satu ni sama banyak ni. Arad. Sifat. Cik nak. Siap kena marah nanti. Tak marah. Sifat. Allah Akbar. Nasaruddin Muhammad tu sifat. Ajar Rohana si arad. Saya tak kata ya, saya tak kata tidak. Amrul Iktibari. Jauh. Saya tanya arad sifat, dia jawab Amrul Iktibari. Sifat. Arad pula dah. Haji Kamal Zaman arad pula dah. Siap tukar jawapan. Tu dia. Wakil daripada Haji Azwilina. Wakil daripada Surah Furqan dia kata sifat. Tak apa. Tengok. Arad. Mana satu saya nak pilih ni. Nak pilih arad ke sifat ni. Duk sama banyak ni. Nak pilih mana saya ni. Kakak dia kata arad. Jawapan tak beritahu lagi ni. Duk baca saja.
Sifat sebab boleh rasa. Oh gitu. Tak apalah. Dia boleh rasa. Arad Ustaz. Haji Kamal Zaman. Dia takkitkan balik. Dari 3 jawapannya, 2 arad, 1 sifat. Baik. Saya nak minta jawapan. Allah Akbar. Kita dah belajar dah. Haji Khairul masuk dah. Haji Khairul masuk dah. Baik. Haji Khairul jawab arad terus. Jawapannya apa? Arad. Sebab apa kata arad? Sebab arad ni, bila sebut arad apa? Benda yang boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Baik. Bila sebut keras, apa yang kita dapat? Bila sebut keras, kita boleh rasa. Cik nak jawab sifat mula tadi. Keras, kan kita boleh rasa, nampak dia keras ni. Nampak? Keras. Dia rasa, kita rasa, boleh rasa. Bila rasa, dia masuk dalam sifat yang wujudi. Bila masuk sifat wujudi, maka kita panggil benda tu arad. Nampak lagi Sifat tak betul. Ajar Rokiah. Bukan, tak kena sifat. Sebab sifat, dia umum. Dia umum. Sifat ni dia panggil amrun i'tibari. Contoh kalau kita kata sifat, kalau pada Zuhair kita cakap tu, sifat semua. Contoh sifat apa Ustaz? Baik. Bulat pada kata gelas ni. Nampak bulat? Nampak bulat ni? Bulat bukan benda ada. Tahu je bulat. Nampak bukan bulat. Nampak ni? Ni nampak ni. Nampak ni. Ni tak tahu panggil apa ni. Ni bukan bulat. Kita pegang kena pada tangkai. Sifat faham pada akal sahaja. Dia panggil amrun i'tibariyun. Ajar Salasiah Osman. Dia panggil amrun i'tibariyun. Benda ni dia kena selalu main. Haji Kamal Zaman. Nak main lagu mana? Kita kena selalu praktik. Kena selalu praktik. Macam mana praktik? Kalau bahasa Arab panggil tatbik. Sekali lagi ni, kita tengok skrin kita. Ni skrin kita duk pakai handset ni. Ada pakai, ataupun komputer orang pakai. Saya pakai handset, baik. Kalau yang komputer, tengok petak pada skrin. Petak tu. Nak panggil sifat ke nak panggil arad? Jadi aku tak nampak lagi ni. Dia tak nampak lagi bulat. Dia kata nampak dengan mata. Dia kata bulat nampak dengan mata. Baik. Saya nak diri bulat. Bulat tu, diri bulat tu ada ke tak ada? Yang nampak tu, bukan nampak dengan mata. Yang nampak tu bingkai dia. Diri bulat tu mana? Diri bulat. Kalau ada tu tolong tunjuk, tolong letak depan saya. Bulat tu mana? Tak ada. Yaakob tak ada. Diri bulat bukan benda ada. Kita faham kata gelas. Bulat tak ada sama sebab bulat kita faham dengan akal. Tengok ni. Ni Ustaz kata ni. Ustaz ni bulat ni. Ni. Ini tangan kita bergerak. Saya nak diri bulat. Boleh pegang tak bulat? Tak boleh. Nampak pun tak nampak. Silap lagi. Dia kata arad 4 segi. 4 segi bukan benda ada. Faham daripada skrin tu. Skrin tu arad. 4 persegi tu panggil sifat. Ya, betul Haji Nalia. Sifat. Sebab apa? Cik Noani tadi tu dimaafkanlah. Dia geng-geng apa? Jazwilina. Geng-geng daripada apa? Surah Furqan, tak apa. Diri bulan yang faham dengan akal yang nampak gelas tu. Betul? Dah nampak dah. Sifat skrin tu Muhammad Faizul. Itu dah mula faham dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Muhammad Faizul Asyara. Alhamdulillah. Tu dah mula nampak. Tak apa. Saya tahu pelajar saya macam mana, tak apa. Lama-lama kita faham sendiri. Bulat menumpang pada gelas ke? Ya, sebab dia panggil sifat. Tak boleh ada bulat melainkan kena gelas. Kalau kata, aku nampak bulat, mesti orang tanya kita balik. Apa yang bulat? Orang tanya kita balik. Aku nampak bulat lah tadi.
Ialah apa yang bulat? Ustaz, panjang, pendek, bujung itu sifat betul ke? Ya, betul. Cik Zainab, betul. Itu sifat. Baik nampak nampak Haji Yaakob. Bulat tu bukan ada. Panjang, pendek, bujur, kepek, capang. Nampak? Diri bulat tu amrun iktibari, faham dalam fikiran saja. Sebab tak nampak. Yang nampak tu gelas wujudi. Betul. Kat ini betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni bulat ni. Ni nampak bulat. Kita pegang bukan pada bulat. Kita pegang kena pada bucu. Diri gelas kita pegang ni, diri gelas. Nampak ni? Nampak ni bulat ni? Mana ada bulat? Kita pegang tak boleh. Nak pegang bulat tak boleh. Bulat tak ada. Bulat tak ada, nampak? Tapi kalau kita cerita kat kedai, dekat orang, bukan orang mengaji, susah sikit lah. Kata, bang, saya nak beli jenis gelas yang bulat. Kalau ada orang tanya kita, kita ni penjaga kedai. Tiba-tiba kawan tu nak kata, bang, bagi saya gelas yang jenis petak, bang. Oh, gelas petak tak ada lah, dik. Habis, siap selalu dah. Siap selalu dah. Dia tak boleh nak main. Memang betul diri petak tak ada. Bang, saya bagi gelas jenis bulat sikit, bang. Saya tak mau jenis petak, saya nak jenis bulatnya. Ada tak, bang? Atau abang tu ngaji tahrid, jenis suka praktik. Bila kata, oh, awak nak beli jenis gelas yang bulatnya, tak mau petak. Oh, minta maaf, bulat tak ada. Lepas tu kawan tu pergi cari, itu ada pun bulat tu. Tak, bulat tu tak ada. Gelas tu ada lah. Siap selalu dah. Dia cakap lagu tu. Silap-silap kawan tu kena maki lah. Memang pada hakikat begitu. Pada hakikatnya, diri bulat tu tak ada. Tapi janganlah kita nak buat cerita dengan orang awam, tak boleh lah. Kalau nama orang itu bulat pun, kira sifat juga kan Ustaz. Nama tu tak melambangkan nama, tak benda nama bukan mana ada. Nama ni diri nama, kita nak tuan nama tu wujudilah. Nama tu sekadar nama. Bulat. Bila situ sebut bulat tu kena pada diri dia. Tu lain. Bila sebut nama tu kena pada diri, tu lain. Kalau kita sebut bulat kena pada diri dia, lain. Itu lain. Kalau nama tu kena pada diri. Bila diri tu benda wujudi lah. Kita bahas kata bulat semata-mata. Perkara yang diri bulat. Ustaz, muka dia bulat, Ustaz. Kita faham. Muka awak nampak bulat lah. Orang tanya kita. Tak ada lah. Muka saya tak bulat pun. Muka bulat bukan ada pun. Kalau orang dengar bulat. Muka awak tak bulat lah. Muka saya tak bulat. Sebab bulat tak ada. Diri bulat pada muka saya tak ada. Dia pergi bahas kat tahid. Diri bulat pada muka saya tak ada. Yang ada muka saya je. Bulat tu tak ada. Kalau orang tengok orang pergi ke office tu, budak ni tak betul ya gak. Dia tak mengaku lagi muka dia bulat. Diri bulat tak ada. Yang ada muka saya je, bulat tak ada. Orang dengar tu jadi tak faham je kesamarannya. Apa dia ni jawab? Tapi kalau bab tauhid nak cerita betul-betul tu kita boleh cerita. Tapi kalau cerita orang awam yang tak faham, jangan cerita. Sekali dia kata ni ilmu apa sesat dia ni, Datuk ni. Bulat tak ada, panjang tak ada, semua tak ada. Pancing awak tu jenis panjang tak ada lah, tak panjang lah. dia main kau tahu pancing awak tu nampak panjang Panjang? Tak panjang, mana ada panjang. Kan panjang tu, tak panjang, mana ada, cuba tunjuk panjang mana. Siap dia main kat kawan tu pula dah. Cuba tunjuk kasi mana panjang. Ni panjang ni. Itu tangan awak yang bergerak, bukan panjang. Habis lalu dah. Habis idea lah nak jawab balik. Ya, betul. Istilah maksudnya semua arad, semua sifat. Istilah arad ni hanya pada ilmu kalam.
Dia arad ni nak kata pada ilmu kalam tak juga. Dia kalau dalam sains pun panggil arad juga. Dia dalam sains pun ada juga kalau orang belajar sains ni. Dia arad ni dia tertentu benda yang ada. Memang kita kata dia macam istilah ilmu kalam. Tapi cuma ilmu kalam tu nak membezakan antara wujudi dengan amrul itibari. Dia nak bezakan sahaja. Sebab apa nak bezakan? Ya, fizik betul Haji. Jangan salah. Betul, dia masuk fizik, betul. Sebab apa nak bezakan amrul itibari dengan wujudi? Sebab sifat Tuhan itu ada kala amrul itibari, ada kalanya sifat wujudi. Sebab sifat Tuhan sifat yang wujudi, iaitu sifat yang bermula daripada sifat kudrat. Ilmu, iradat, hayat, samad, basar, kalam, sifat wujudi. Ya, sekarang baru kami nak ijaz. Kami nak ijaz tu yang tersasul-sasul. Ijaz. Tak apa. Habis itu. Tu kena faham. Benda wujudi dengan amrul i'tibari. Di dalam alam ini tak terlepas daripada dua perkara. Sama ada wujudi ataupun amrul i'tibari. Itu sahaja. Dua perkara ni. Kalau kita kenal dua perkara ni, insya-Allah sifat Tuhan terkenal lah. Sebab kita nak bahas sifat Tuhan. Tapi tak dapat tidak, mesti kenal ni dulu. Perantaraan dia tu. Tak boleh kita langkah, aku nak kenal sifat Tuhan terus. Tak ada. Dia kena tahu dulu. Habis itu. Faham lagi Saya harap jelas. Tolong tulis lah. Kalau benda-benda yang contoh tadi, tolong tulis. Kalau nak cerita pun, cerita dekat kawan keluarga kita tak ada masalah. Cerita kat kawan keluarga kita, tanya cerita. Kalau kawan keluarga kita nak tahu tentang ilmu tauhid ni, cerita baik. Benda wujudi dengan benda amrul itibari. Ceritakan tentang sifat makhluk dulu. Makhluk ni tak terlepas daripada jirin dan arad. Baik, apa tu arad? Cerita balik. Arad ni asalnya sifat. Tapi ulama membezakan arad dan sifat tu berlainan. Urai balik kat dia. Kalau orang nak tahulah. Kalau kat kedai kopi, tengah sembang, kawan tu tengah tengok bola, kita pun nak buka bab tauhid. Aku nak tanya arad dengan sifat dia beza tak? Habis lalu dah. Kawan tu dah tengok bola dah, pergi tanya dia benda tu. Memang lagilah tak tahu. Silap dia maki kita balik lagilah. Apa dok kira arad sifat binatang apa ni? Habis lalu dah. Baik, faham lagi Ada kena mengaji, dia bab ni kena tahu halusi. Nak faham begini, senangnya kita praktikal. Baik, sekejap kita nak masak lagi ni. Lepas habis mengaji ni nak masak. Ambil kuali. Aku nak ambil kuali bulat Terus kita praktikal. Bulat tu amrul i'tibari bukan ada. Kuali bulat. Bukan benar ada. Nampak tak? Lepas tu bila dah letak kuali, letak minyak. Minyak ni amrul i'tibari ke? Minyak ni arad ke sifat dia minyak ni, dia ni jirim. Baik, diri minyak tu. Diri minyak tu, aku nampak minyak tu mengalir. Kita ambil minyak, bubuh. Kita letak dekat dalam kuali. Lepas tu, mengalir gitu. Diri mengalir tu, nak panggil sifat ke nak panggil arad? Kan kita curah gini kan? Minyak bubuh buruk. Mengalir. Mengalir tu, nak panggil sifat ke nak panggil arad? Ni last jawapan soalan saya. Last, nak bagi nampak ni. Kita ambil minyak nak masak sekali lagi. Nak masak nasi goreng. Ataupun nak masak apa, ikutlah. Kita ambil minyak, letak dekat kuali. Mengalir tu. Mengalir minyak tu sampai ke kuali tu. Mengalir tu nak panggil sifat ke nak panggil arad? Tolong jawab. Tolong jawab. Jemaah saya, tolong jawab. Nak panggil arad ke nak panggil sifat? Mengalir tu arad. Sifat tu, sifat mengalir. Mengalir arad, mengalir sifat. Sifat. Arad. Mengalir tu sifat. Mengalir arad.
Sifat. Banyaknya sifat ni. Sifat. Tukar balik dah jawapan Tuan Haji Rahimah. Elok arad sifat balik. Apa tu? Kak Azimah. Arad. Sifat sebab tak nampak sentuh. Siapa tu jawab? Nur Ain Ani. Sifat. Sifat mengalir. Abdul Razak Mahmud. Arad. Sifat. Mana satu saya nak pilih ni? Kak Nulia kata sifat. Haji Kamsyah kata arad. Kasum Abdullah sifat. Mengalir tu arad, minyak tu sifat. Siap. Ya, tengok. Haji Hairul cakap, mengalir tu arad, minyak tu sifat. Tak apa. Kita tak jawab apa lagi ni. Sifat. Mengalir arad. Banyak orang tukar jawapan mana satu ni. Arad mengalir. Cik Nak kata sifat. Mengalir tu sifat orang timbal sebab yang kita nampak minyak bukan mengalir. Betul, tepat sekali. Kat ini. Mengalir tu sifat. Bukan arad. Haji Khairul. Yang aradnya minyak tu. Diri minyak tu arad. Diri minyak tu arad, kita nampak minyak tu. Cecair, diri minyak. Ada pun mengalir. Nak pegang tak boleh mengalir tu. Diri mengalir tu tak ada. Dia panggil sifat. Ya, betul. Mengalir tu panggil sifat. Dia panggil amrul i'tibari. Dia panggil sifat amrul i'tibari. Yang kita nampak minyak, bukan diri mengalir. Diri mengalir tak ada. Dia sifat, betul. Ni kena praktikal sekejap lagi. Sekejap lagi kena praktikal. Nampak lagi? Basuh tangan. Sekejap lagi aku nak pergi basuh tangan. Orang tanya kita, orang beritahu. Sekejap lagi aku nak pergi basuh tangan. Kotor tangan ni. Baik, aku nak tanya basuh tangan tu. Basuh tangan tu nak panggil arad ke sifat? Satu lagi soalan nak bagi nampak. Nak tahu soalan, saya nak tahu soalan saya satu lagi. Nak bagi nampak jawapan betul lah semua. Okey, Alhamdulillah betul Dr. Faziah. Betul Dr. Faziah. Okey, baik. Saya nak tanya satu soalan lagi. Haji Khairul lagu mana ni? Dia ngaji lama ni. Dia buat soalan, dia buat jawapan pelik tadi dia kata. Ya, Haji Khairul sifat. Yang diri minyak tu kita panggil arad. Sifat kan amrul i'tibari yang kita faham dengan akal sahaja. Baik, satu soalan. Sekejap lagi orang bagi tahu kata, tangan kotor lah. Aku nak basuh tangan. Baik. Aku nak basuh tangan. Tolong bezakan mana arad, mana sifat. Baik, saya tengok mula-mula. Tangan tu arad. Basuh tu sifat. Tangan tu arad, basuh tu sifat. Basuh itu sifat, tangan itu arad. Basuh tangan tu sifat. Lagi. Basuh tangan tu sifat. Basuh sifat. Minyak tu arad ya ustaz. Basuh tangan betul. Tangan arad, basuh sifat. Basuh tu sifat. Tu Hajar Zulina. Minat kitab Rumi. Tangan arad, basuh sifat. Basuh sifat, tangan arad. Tangan tu arad, basuh sifat. Basuh sifat, basuh sifat, tangan arad. Basuh sifat. Basuh tangan tu sifat. Tangan arad, basuh sifat. Basuh tu sifat, tangan arad. Okey, Alhamdulillah. Jawapan satu je. Betul semuanya. Bila dapat jawapan satu tu, saya confirm kata semua dah faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah Hajar Zulina. Terima kasih banyak. Maksudnya dah faham dah tu. Tangan yang kotor itu arad, basuh itu sifat. Baik. Tua sifat, saya arad. Betul? Haji Kamal Zaman dia bagi kias dah. Aku ni tua dah Aku ni muda lagi. Baik, muda-muda tu
Panggil sifat ke panggil arat? Muda tu kita panggil sifat. Diri muda bukan ada. Yang nampak muka. Yang nampak muka berkedut. Yang nampak, tu Kak Ainun. Ada dah. Dia tak bersuara lagi dah, suara tu. Dia suara tu nampak dah dah. Sifat muda tu panggil sifat, betul. Sifat muda. Adapun diri, kita nampak diri muka ni, itu panggil arat. Nampak lagi Habis itu alhamdulillah semua faham dah. Baik, saya boleh teruskan perjalanan kita. Ni bab sifat mukhalafah ni lama sangat. Tak apa. Bagi faham betul-betul ni kalau tak faham yang ni nak pergi jauh kita tak boleh. Kereta tak servis habis lagi. Nak pergi jauh tak boleh. Dia pergi servis letak air saja. Letak air, tengok air kosong letak air. Minyak hitam tak cek. Tak apa, asal boleh jalan. Asal boleh jalan tu yang asal boleh jalan tu yang kadang-kadang yang mati tengah jalan tu. Jangan. Macam kita mengaji juga. Bila tak lepas ni, bila tengah-tengah, bila kita dah pergi nanti, dah tak faham dah. Macam mana ni? Kamaran zaman. Diri seseorang tu panggil arat. Maksud bukan diri, itu zat. Itu panggil jirim lah. Handsome. Handsome gitu juga. Handsome tu sifat. Tak panggil arat. Habis itu. Adapun diri tu panggil jirim lah. Kita panggil jirim. Adapun sifat kita ni, itu dipanggil sifat ataupun arat. Tengoklah. Berkedut tu sifat ya Ustaz. Berkedut. Ya, berkedut sifat. Diri berkedut, mana diri berkedut? Tak nampak. Kita faham dengan akal saja, nampak muka kawan tu berkedut. Sebab apa? Nampak macam ni. Tak, nampak tak? Macam ni. Contoh. Kita panggil berkedut. Dia panggil sifat. Ajar Rohana. Baik, habis. Tengok lagi. Kalau begitu, dia kata, dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Itu pegangan kita. Muka berkedut. Diri muka tu. Tua tu sifat. Berkedut pun panggil sifat juga. Adapun diri muka tu, dia panggil arat. Muka, diri muka tu. Adapun kalau diri berkedut, sifat berkedut tu, itu dia panggil sifat. Dia tak panggil arat. Arat ni benda yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Itu kaedah kita. Sifat wujudi boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Haji Kamarul, Haji mengenai tak kena tu. Madu arat. Manis sifat. Manis bukan sifat. Manis panggil arat. Sebab apa? Boleh rasa. Keliru lagi tu Haji Kamarul. Keliru lagi. Manis kita boleh rasa dengan lidah. Bila boleh rasa manis itu, maka itu dipanggil arat. Dia tak panggil sifat. Baru nak pergi lagi ni dah. Ada salah sikit ni masuk ustaz balik. Manis pada buah tembikai. Jangan tersilap ni. Ni orang nak tengok ni. Jangan mamai. Haji aku lepas ni kalau dah Haji Kamaran Zaman dah habis ni, lepas ni boleh ngajar balik kitab ni. Ajak kat kawan keluarga. Bagi tahu kat anak-anak. Kan bukan semua orang tahu benda ni. Bukan semua orang tahu. Kadang-kadang pun banyak kesilapan. Dia tauhid ni Allah Ta'ala pilih kita minat. Kerana ilmu tauhid ni bukan semua orang minat. Bukan semua orang minat. Nak mengaji tak. Tapi kena ingat, kita belajar ilmu tauhid bukan atas dasar minat. Atas dasar kata benda kefarduan. Ilmu fardu. Kefardu ain. Fardu ain. Itu wajib belajar. Ni orang kita pandang ala tauhid. Alam ilmu fardu ain je. Aku belajar ilmu dah. Fizik, kimia dah. Nak belajar tauhid apa senang. Sekolah rendah dah belajar dah. Ya, betul.
Kecuali kalau kita kata muka dia nampak manis. Manis tu jadi sifat kan Ustaz? Ya, betul. Sebab manis dengan sebab sifat tu kita nampak muka. Tu lain. Muka dia manis lah. Contoh. Kan? Tapi kalau manis kita dapat dengan panca indera kita, itu dia panggil arad. Bagus. Bagus. Puan Fatimah Abdullah. Alhamdulillah. Dia dah faham dah tu. Makin lama makin cerah lah tu hari Jumaat ni, insyaAllah. Hari Jumaat kita minta doa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada kita kefahaman apa yang kita pelajari, insyaAllah. Amin. Manis tu asal dia arad. Sebab kita boleh rasa. Tapi kalau melainkan, macam Wan Fatimah kata, kalau kita tengok muka orang tu, muka dia nampak manis. Manis kita nak rasa macam mana nampak muka je. Yang nampak muka manis tu kita faham saja bila dia buat macam ni. Kita kata dia manis. Bau wangi. Baju merah. Dua-dua arad kan? Merah arad. Baju kita panggil jirim. Kat ini. Banyak lagi keliru ni. Bau wangi. Bau wangi panggil apa? Nak panggil arad ke nak panggil sifat? Kulit itu arad. Putih dan hitam pun arad. Haji Khairul itu sifat. Kok mana ni? Baik, ni tengok ni. Tengok saya ni. Kena ghostan balik, kata Dr. Fauziah. Dah elok nak pi dah ni. Kena ghostan balik. Tu lupa nak tengok cek minyak hitam. Takut minyak hitam yang apa, hak lama tak tukar lagi. Duk pakai minyak hitam dulu. Tak apa, kita tukar balik. Ghostan balik. Takut perjalanan jauh sikit lagi kan mati tengah jalan. Tak mau. Kak Aini dia boleh muskil lagi. Bau wangi arad ke sifat? Bau wangi arad. Sebab apa bau wangi arad? Sebab kita dapat dengan panca indera kita bau. Wangi je. Sebab apa kita kata wangi? Sebab kita bau dengan hidung. Dia panggil arad. Bau. Siap lalulah. Bau boleh kita rasa dengan hidung. Boleh hidu, betul. Bau sedap sama petai ni. Macam mana kau betul sama petai? Bau dia sedap. Sebab aku boleh hidu. Nampak? Apabila kita boleh hidu, maka dipanggil sifat yang wujudi. 5 perkara jangan lupa 5 perkara. Sifat wujudi. Melihat, mendengar. Melihat, mendengar, menghidu, merasa, menyentuh. Nampak lagi? Ni apa geng-geng lama jadi dah terbalik dah. Kak ini elok-elok jawapan dia elok je. Tiba-tiba dia keliru pula dah. Haji Khairul elok-elok dah dapat jawapan dah, keliru pula. Haji Kamurul Zaman elok-elok dah, keliru balik. Kena ghostan balik buat ni. Kena ghostan balik, kena check balik minyak hitam. Betul ke tak minyak tera salah letak minyak hitam ni. Takut salah letak minyak hitam kot. Kawan tu pakai kereta besar, dia letak minyak hitam yang jenis kecilnya. Haji Khairul itu zat. Betul kan? Betul. Diri kita ni zat. Diri kita ni zat. Baru betul kat ini. Nampak keliru lagi tu. Duk cakap ni tak macam kau tak. Saya kalau nak bagi markah ni, yang geng-geng yang nampak boleh tahu tu, 80%, 90% tak dapat, 1% tak dapat lagi tu. Kena praktikal. Saat lagi nak makan tu praktikal. Ambil sudu. Suap. Suap ni sifat ke arad kena macam tu. Kita cuba praktikal macam tu.
Ya, betul Fikri. Cikgu Fikri. Melihat, mendengar, merindu, merasa, menyentuh. Betul. Dia benda ni dia kena praktikal Praktikal macam mana? Ni saya nak bangun. Bangun. Bangun nak bagi sifat kan arat? Oh, bangun tu tak ada yang nampak diri tuan. Maka kita bagi sifat. Saul sifat. Kami dan Siri Ustaz insya-Allah belajar Ustaz juga. Tak apa. Tak apa ajar anak nari, tak apa. Suak sifat, sudut arat, betul. Alhamdulillah, ajar Salasiah. Nampak lagi? Baik, nak tanya yang geng-geng keliru tadi. Haji Kamar Zaman nampak dah? Muzik yang bising. Bagus soalan ni. Ni geng-geng apa ni? Apa tu? Surah Furqan. Bising arat betul ke Ustaz? Muzik yang bising. Baik. Okey, saya nak tanya, bising tu arat ke sifat? Soalan dah ada dah. Bagus bagi soalan pelik-pelik sikit. Saya nak tanya semua, tolong jawab ni last. Lepas ni saya nak pergi dah. Lama sangat sifat mukhalafah ni. Tapi tak apalah, lama pun kita nak bagi faham. Saya nak tanya, bising tu arat ke sifat? Tolong jawab. Haji Khairul, Kak Aini, Kak Lip tak ada jawab langsung. Ustaz, bulat tu kita nampak. Allahu Akbar. Dia boleh tanya bulat tu kita nampak. Sekejap, saya nak habiskan air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Ni tengok. Air habis dah. Baik, bulat ni. Sampai habis lah air. Tengok. Bulat ni, kita nampak bulat ke ni? Tak apa, tulis jawapan dulu. Bising arat. Arat boleh dengar. Arat dengar. Arat sebab kita boleh dengar. Baik. Jawapan bising tu arat betul. Sebab boleh dengar. Nampak? Kita boleh dengar. Betul. Baik, ni tu apa Azwa Hatta tadi. Dia tanya. Bulat kita boleh nampak. Okey, cuba tengok mana nampak bulat. Lepas tu kita tunjuk tangan. Nampak kat benda, bukan nampak kat bulat. Kenapa baju tak boleh panggil zat? Zat lah juga jirim kat ini. Zat pun kita panggil, jirim pun kita panggil. Tapi kalau sebut zat ni tak apa nak sedap lah. Soalan kata orang ingat, zat macam zat Tuhan, bukan gitu. Kita panggil jirim lah, benda lah. Baju ni kita panggil benda, zat pun boleh. Nak panggil zat pun boleh. Jirim pun boleh. Okey, baik. Nampak bulat ni? Azwa tadi dia tanya. Wan Azwa tanya. Baik, bulat. Mana ada bulat? Yang kita nampak benda ni. Nampak ni, diri benda ni. Bulat ni kita tunjuk tangan kita. Tangan kita bergerak. Bukan yang kita faham tangan. Yang kita faham nampak apa? Diri benda. Nampak tak? Nampak ni. Bulat. Diri bulat. Kita faham amrul itibari, ya betul. Haji Kushairi betul. Habis itu, amrul itibari kita faham dengan akal saja. Benda yang dipanggil sifat itu kita faham dengan akal sahaja. Amrun i'tibariyun. Pekerjaan yang kita faham dengan akal. Betul. Gelas itu bulat. Gelas adalah arat. Bulat tu sifat, betul. Tanya pula dah. Muzik. Dia tanya pula muzik pula dah. Tak apa nak confirm lagi tu. Jangan tanya saya. Tanya ramai nak jawab. Duk tanya saya. Jawapan banyak dah bagi dah. Muzik tu apa pula Ustaz? Tilik pada diri muzik lagu mana? Kalau dapat melalui panca indera kita, kita panggil dia arat.
Baik, diri muzik tu ada ke tak? Kita bahas itu. Dia nak bagi faham senang je. Diri muzik tu ada tak? Kita nampak tak muzik tu macam mana? Tolong jawab. Gitar nampak. Diri muzik. Muzik tu sifat. Betul. Ustaz, kering dengan basah sifat ke arat? Siaplah. Banyak lagi pening lagi ni. Muzik sifat. Bunyi itu sifat. Muzik bukan kata nak bunyi. Kalau bunyi yang dapat bagi kita dengar, dia panggil keluar dah gambar pisang. Gini, muzik amrun i'tibariyun. Kita faham kata tu muzik. Kita faham dengan akal fikiran. Nampak? Tak apa. Okey, baik. Letih ustaz dengan orang tua. Letih sifat orang tua arat. Haji pun dia dah main dah. Dia dapat buat petikel lah. Diri muzik tu sifat. Diri muzik tu sifat. Mana tadi soalan? Tak nampak ni. Ada orang tanya. Kat mana tadi Ustaz, kering dengan basah. Ni tengok ni. Kering. Baik. Soalan cantik. Ni last. Berapa kali last pun tak tahu dah ni. Kering dengan basah. Kering dengan basah nak panggil sifat ke arat? Tolong jawab dengan ikhlas. Tolong jawab. Kering dengan basah nak panggil arat ke sifat? Jai. Tak ada diri nak pegang, tak ada. Tidak. Tapi sungguh je lah. Betul. Kering dengan basah nak panggil arat ke sifat? Siap selalu dah. Payah soalan ni Ustaz. Tak ada payah kalau kaedah dia kat kita. Kering dengan sifat nak panggil arat ke sifat? Kering dengan basah. Haji Kamaru 2 jawapan nak dah. Arat. Tak ni dia jawab apa? Sifat. Masa satu ni Haji Kamaru. Masa satu dah taraduk dah. Yang nampak air panggil arat sebab dapat melalui sifat rasa. Panggil arat. Kering. Tak kau. Banyak saya tengok jawapan ni, dia orang duk buat arat sebab dia tumpang di jirim. Panggil arat. Dia kata panggil arat. Tak apa. Kering dan basah arat sebab boleh rasa. Kering dan basah arat sebab boleh rasa. Siap. Soalan cantik dah tu. Kering sifat, basah arat. Jawapannya macam-macam. Basah dapat rasa. Basah dapat rasa dipanggil arat. Arat kering dan basah sifat. Kering basah sifat. Ya Allah. Haji Kamarul Zaman dia jawapannya ada 2. Tak tahu mana satu. Kak ini dia jawab arat. Haji Khairul dia jawab arat. Sekejap lagi tengok sini. Ni cawan ni. Nampak ni cawan ni. Ni tunjuk sekejap lagi ni. Ada jawapan saya berkenan tadi. Nampak dah. Arat. Kering dan basah arat boleh rasa dengan tangan. Baik, nak jawab lah. Basah kering sifat yang boleh rasa kain. Baik, jawapannya. Tengok. Ni apa ni?
Dua-dua jawapan lah dah. Siapa tu kat ini lah. Siap taraduk dah. Kering dan basah boleh sentuh. Arat, rasa dengan jari. Tak tahu mana satu jawapannya. Ada dua. Dah pening dah. Ni dah semua dah jadi pening dah ini. Baik, ni last. Tengok. Kita rasa kering. Kering tu, diri kering tu ada ke tak ada? Kita bahas dulu. Bukan faham pada sentuh. Sentuh tu kita tahu, okey, aku sentuh kering. Aku sentuh basah. Yang basah tu apa? Air. Diri air tu ada. Diri kering tu ada ke tak ada? Diri basah tu ada ke tak ada? Diri kering tak ada. Apa pasal Kak Ani dengan Haji Karul kata ada? Arat. Yang ada air. Betul Haji Kusyari Amri Tibari. Kalau di bahasa Amru Tibari, betul Ustaz, betul. Apa tu Jai, betul. Betul. Tak apa. Okey, kering basah sifat sebab yang kita rasa kain. Betul Kak ini. Jawapan sampai 3 jawapan Kak ini punya. Siap lah, dia dah pening lah. Faham dengan sifat? Macam tu jawapannya sifat. Di kering tak ada. Basah itu kering. Basah itu arat, kering itu sifat. Kok mana pula dah? Basah dan kering itu sifat. Yang aratnya apa? Diri perkara tu. Jadi perkara kerah ni tak apalah arat. Kalau air tu tak apa. Air tu benda wujudi. Air tu panggil zat. Atau kita panggil jirim. Kering dan basah itu hanyalah sifat. Sekejap lagi kata mengah. Air itu arat, basah dan kering itu namanya tiba ni. Betul lah. Confused tak? Confused lah. Dah masuk dah. Rohaya masuk dah. Tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Hajar Rohaya dengan suami sihat walafiat. Tak apa. Allah Akbar. Jaga diri elok. Air jirim. Kering basah sifat. Betul Dr. Fauziah. Kita tanya orang sains lah. Dr. Fauziah orang sains. Dia tahulah tu. Akak Lina dah pening dah. Ya Allah. Nak mengamuk pun ada juga. Jangan stres. Lama lepas ni tak mau mengaji. Lepas sifat mukhalafah. Cukup dah. Tutup dah. Basah dan kering adalah sifat sebab faham pada akal. Nampak ni? Kita kata nampak ni. Air tu kering lah. Air ustaz tu kering. Diri kering tu mana? Tak ada. Faham pada air. Kalau ada air, itu panggil zat. Sifat dia basah. Nampak? Gini tengok. Tengok. Kita kata. Satu lagi. Basah. Basah minta maaf. Saya tersilap tadi. Minta maaf banyak silap. Kering tu. Kering. Kering kita tahu saja. Baik. Diri basah. Diri basah pun sama juga. Tapi yang kita boleh rasa air. Diri basah bukan benda ada. Yang ada tu kita rasa basah tu air. Kita sentuh tu air. Air tu kita rasa tu. Bila kita rasa basah, itu dipanggil arat. Confuse tentang istilah. Betul. Dia pegang kaedah 5 tu je. Sekejap lagi perhati balik. Habis itu. Baik. Dah lama dah ni. Kita pun tak tengok jam. Saya pun tak tengok. Kat 9.30 dah. Tak apa. Lepas ni kita boleh pergi dah. Saya mula keliru tadi masa manis tu Ustaz. Contoh manis pada gula. Fahaman saya gula. Gula arat. Manis sifat. Gini. Gula, diri gula, dia panggil jirim. Adapun manis pada gula itu dipanggil arat. Bukan sifat. Adapun kalau kita kata gula tu bulat.
Bulat pada gula tu kita panggil sifat. Adapun manis pada gula kita panggil arad. Adapun gula tu sendiri kita panggil jirim. Nampak lagi Haji Kusyari? Memang kadang-kadang juga, tapi kena asing dia perkara yang menjelaskan. Sebenarnya yang kering dan basah itu sifat, dan yang kering tak ada air. Baik. Okey, baik. InsyaAllah kita sambung lagi lah minggu depan. Kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Ni kita bahas nanti. Botol itu jirim. Botol gelas ni panggil jirim. Gelas. Gelas panggil jirim. Sifat dia apa? Bulat, keras. Tu semua. Keras tu panggil keras tu panggil arad. Tak apa, sign tak ada. Tu kita tanya kat ini dia orang sign. Ada orang sign, dia mesti tahu. Tak ada arad, ada sifatnya. Contoh kita kata gelas. Gelas ni jirim. Gelas ni jirim. Bulat pada gelas kita panggil sifat. Keras pada gelas ni kita panggil arad. Nampak? Keras ni kita panggil arad sebab dia rasa. Sebab rasa dengan keras, dengan cawan, dapat rasa dengan cawan. Macam basah tadilah. Basah tu kita berasa dengan sebab ada air. Ustaz, cili pedas macam mana? Tu, cili pedas. Kita rasa. Bila rasa, kita panggil arad. Diri basah pun begitu juga. Bila basah dapat rasa. Kering. Kering nak rasa boleh, tapi diri kering. Kalau sebut diri kering tu ketiadaan air. Itu kita panggil sifat. Tak apa, nanti kita bahas lagi lah. Habis itu, jadi kita bagi peluang pada mereka yang nak belajar lepas ni. Dah ada kelas-kelas lain tu. Tak apa, minggu depan kita bahas. Cili arad, pedas arad. Tak. Diri cili tu dipanggil jirim. Adapun pedas tu kita panggil arad. Gila kirim. Apa tu? Gula tu manis gila. Apa ni nanti Sat? Manis gila arash. Tak faham soalan. Gila kirim. Gula tu jirim. Betul. Gula jirim. Gula jirim. Adapun sifat dia bulat pada gula. Tu baik. Ada nak undur diri dah. Baik. Tak apa. Baik jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu sekalian. Tak apa, jangan kita pening-pening. Alah, benda kecil je. Benda kecil saja. Cuma yang penting kita nak faham sifat Allah Ta'ala akan datang. Sifat Allah Ta'ala tu ada kalanya dia tu benda wujudi, ada kalanya amrul iktibari. Tu saja kita nak bahas. Makhluk tu begitu juga. Sifat makhluk ni kena tahulah. Makhluk ni ada kalanya kita nak panggil sifat boleh, arad boleh. Bila nak panggil arad, mestilah kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Habis itu, jadi maafkan saya kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbula wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung minggu depan secara slow. Esok kita buat pengajian fiqah pula. InsyaAllah kita Muniyatul Musalli. InsyaAllah pembahasan dawai pula. Esok kita kaji fiqah pula. Baik. Wallahu alam. Jazakumullah.
Terima kasih Dr. Fauziah. Baik, semua. Ya, Kak Non.